أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن أشرف الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وارزقنا تلاوة كتابك آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا، ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم، وحققنا بحقائق العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan inayah dan rahmat daripada Allah, kita masih lagi dapat antaranya mengikuti kuliah tafsir kita insya-Allah setiap pagi Jumaat, dan insya-Allah pada pagi ini kita mula dengan tafsir daripada ayat-ayat daripada surah Al-Falaq. Al-Falaq. Kalau ikut bukunya, kita mula daripada muka surat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, aku minta kepada kamu, dan sebenarnya ini juga adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, asasnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu Al-Quran untuk disampaikan kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya manusia, termasuk kita semua insya-Allah. Allah Taala minta kepada kita supaya kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah Taala ni antara kekuatan dia, kekuasaan dia, dialah yang mencipta. Antaranya penciptaan waktu pagi, waktu subuh, al-falaq, dengan makna as-subh, waktu subuh, waktu pagi, ataupun al-falaq juga yang diberi makna kekuatan Allah ni, dia kuasa untuk memecah sesuatu benda, memecah benda yang kerah, memecah pemikiran yang sesat, untuk mendapat hidayah nur Allah Subhanahu Wa Taala, dan memecah benda-benda yang besar. Kalau dalam surah An-Nas, Allah Taala sebut 3 serangkai. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. 3. Nak menggambarkan dari satu sudut, surah An-Nas ni dia lebih fokus kepada faktor dalaman kita manusia. Antaranya yang kita baca tentang was-was. Was-was ni dia terlalu bahaya. Sama ada was-was dia berkait dengan masa kita nak ambil wudu, masa kita nak semaya, was-was kita nak cuci diri kita daripada sebagai benda najis. Itu salah satu bentuk was-was. Ataupun was-was yang paling besar adalah kita tidak yakin, masih ragu-ragu, was-was tentang kewujudan Allah, tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang setiap amalan kita, pergerakan hidup kita atas dunia ni dirakam, ditulis oleh Allah SWT melalui tenteranya, sehingga apabila sampai masanya di akhirat kelak, semua akan dibentang.
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam surah An-Nas, ataupun dalam surah Al-Falaq ni diguna satu, iaitu Rabb Al-Falaq. Tuhan yang mencipta, sama ada mencipta waktu pagi ataupun maksud Al-Falaq dia memberi makna kuasa memecah tadi. Kalau dalam buku ni dia beritahu muka surat 48 tu, sama ada surah An-Nas ataupun surah Al-Falaq ni dia nak menerangkan kepada kita bahawasanya musuh-musuh manusia ni ada jenis yang nampak kita tengok, ada yang tak nampak. Ada benda musuh kita ni yang kita nampak. Contohnya, ya kalau binatang buah contohnya, mungkin kita nampak. Musuh yang mari nak zalimi, nak bunuh kita, mungkin kadang-kadang kita nampak. Dan ada juga musuh yang kita tidak nampak. Syaitan kita tidak nampak. Was-was tadi kita tidak nampak. Jadi musuh-musuh manusia yang Allah Ta'ala minta kita berlindung ni, ilmu teknologi moden, termasuk ilmu sains ini, dia tak boleh nak ajar benda-benda musuh ni yang nampak dan tak nampak. Hanya wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Islam mengajar kepada kita, kamu wahai manusia sudah ditakdirkan Allah Ta'ala buat nasib kamu di atas dunia ini mempunyai banyak musuh. Ini yang perlu kita sedar dan kita terima. Semuanya ada hikmat dan takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala minta supaya kita ni sentiasa berdoa kepada dia. Termasuk kita berdoa untuk berlindung daripada segala kejahatan ada dalam diri kita, segala kejahatan yang ada dalam makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk kita berlindung melalui surah ni, surah Al-Falaq. Baik. Kalau dalam buku ni juga, muka surat 48 tu, kalau kita nak tanya Allah Ta'ala, kenapa Tuhan ni buat musuh yang tidak nampak tengok? Maknanya tak boleh nak tanya lah, sebab itu kuasa Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Yang pentingnya kita kena yakin dan kita kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan susah payah kita ni sebenarnya dia tidak akan sia-sia. Kalau kita yakin, maknanya segala kesusahan ni yang kita tempuh, yang kita panggil ujian, yang kita panggil musibah, yang kita panggil ibtilak ni, kalau kita dapat tempuh dengan baik, urus dengan baik, penuh redha, dengan ikhtiar, dengan doa, tawakal kepada Allah SWT, maka tidak sia-sia ni, maknanya Allah Ta'ala akan bagi pada kita pahala. Dan pahala ni, kalau almarhum Ayah Datuk Guru, dia biasa beri perumpamaan, kita duduk atas dunia ni, antara benda penting yang kita nak kita ada duit. Yang ada pitih dia panggil. Apabila kita ada duit, ada pitih, banyak benda kita boleh buat. Banyak benda kita boleh sesal lah. Sama ada untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kita bantu orang dengan duit, dengan pitih ni. Di akhirat kelak, kita juga perlu pada pitih. Cuma dia tukar nama. Tukar nama dia tak panggil pitih, tapi dia panggil pahala. Pahala ni memanglah kita tak nampak kepentingan dia semasa kita hidup atas dunia. Sebab dia panggil pitih. Hatta pitih sendiri pun, duit sendiri pun dia berbeza panggilan. Kalau negara kita panggil ringgit. Kalau pergi Saudi dia panggil rial. Kalau pergi sebelah Amerika pun dia panggil US. Benda tula je. Begitu juga. Sebagaimana pentingnya kita pada pitih semasa kita duduk atas dunia ni, kita juga penting pada pahala, terutamanya apabila kita nak menghadap Allah di akhirat kelak. Pahala yang banyak ni lah menyebabkan dengan izin Rahman Rahim, kehendak daripada Allah Ta'ala, kita dapat nikmat syurga tu. Sebagaimana kalau kita ada duit banyak banyak benda kita boleh sesal. Begitu juga kalau banyak pahala yang kita kumpul, yang kita buat berbanding dengan kelemahan, berbanding dengan kesilapan, berbanding dengan dosa yang kita buat,
Kalau banyak pahala agak, dia untunglah kehidupan kita di akhirat kelak. Dan sebenarnya ujian ni, sebagaimana kita tahu, untuk uji kita lah semasa kita hidup atas dunia ni, supaya kita boleh bertahan, supaya kita boleh supaya kita boleh sabar di atas segala arahan, supaya kita lakukan ketaatan arahan Allah, supaya kita tinggal apa yang dia larang. Contohnya kalau muka surat 49 tu, kalau syaitan musuh kita ni, dia suka sangat lah kalau kita tidak cara kepada semayabah. Syaitan ni suka sangat kalau kita ni buat benda-benda maksiat, berzina ke, ataupun kita berurusan dengan rasuah ke, ataupun kita buat benda-benda yang memang kita tahu benda tu akan mendatangkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab itulah dia kata, sebagaimana kita sentiasa sebutlah, Tok Guru dia biasa ulang, setiap kali kita nak baca Quran, penting sangat untuk kita mula nak berurusan dengan benda hak molek, benda hak comel, benda hak suci ni dengan kita minta berlindung dulu daripada gangguan syaitan. Fa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Sehingga Allah Taala dia sebut a'udzubillah, apabila kita sebut aku berlindung daripada Allah, daripada syaitan. Syaitan ni jenis macam mana? Ar-rajim. Yang memang pasti dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ar-rajim ni Tok Guru dia terjemah yang kena tagur. Tagur ni sesuai dengan istilah orang Kelantan. Jadi kadang-kadang dilontar, dilaknat, kadang-kadang tak nampak sangat makna tu. Jadi apabila sebut syaitan ni jenis bahasa kena tagur. Jadi macam kita tagur anjing, macam kita tagur binatang buah ke apa semua sekali. Jadi kalau orang Kelantan tu dia lebih jelira makna dia. Jadi ar-rajim ni dia boleh terjemah ditagur, maknanya dilaknat, tidak diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penting sangat untuk kita berurusan dalam setiap benda yang besar, termasuk apabila kita nak berdepan dengan Quran, nak baca Quran ni, kita kena berlindung daripada syaitan yang direjam. Yang kedua dia kata, muka surat 50 bawah tu, yang keduanya, aku juga minta berlindung daripada Tuhan Al-Falaq. Al-Falaq ni, kalau kita tengok dalam kamus bahasa Arab, Al-Falaq ni, dia memberi beberapa makna yang besar. Antaranya as-subh tadi. Yang kedua dia memberi makna falaqa yafliqu, yang pecah. Sebab itulah ada dalam ayat Quran surah Al-An'am, innallaha faliqul habbi wan nawa. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah lah dia yang memecahkan, dia membelah, dia yang menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan. Al-hab, mana tumbuhan, macam contohnya kita kata padi, butir yang halus-halus. Jadi daripada butir-butir padi itu, benda-benda yang halus, benih-benih yang halus ni boleh menumbuhkan. Siapa dia yang menumbuhkan, siapa dia yang memecahkan butir ni, kalau tidak Allah Ta'ala. Kita manusia ni kita tabur lah, kita tabur padi, lepas tu bubur baja, kita cakur, nak suruh. Tapi yang betul-betul memecahkan butir padi tu, ataupun an-nawa, biji kurma, hak yang kerah. Biji kurma ke, biji tamar, ataupun biji durian, butir durian, butir mokhtar ke, hak keras-keras sikit, an-nawa, semua sekali ni yang menumbuhkan, yang memecahkan butir sehingga boleh tubik benih ceding kecil tu, semua kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh faham, kita boleh fikir sebab apa Allah Taala siapa minta yang kita ni berlindung dengan Allah. Antaranya Allah ni siapa? Allah ni kita tahu satu zat, dialah yang memecahkan butir-butir ni, yang boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pokok-pokok. Hak sebenarnya kalau kita fikir lagi, kerana kekuasaan Allah ni lah menyebabkan kita boleh hidup. Kalau tidak ada kuasa yang boleh memecahkan butir-butir, biji-biji, bijian yang kecil-kecil ni, tak tumbuh pokok-pokok. Tidak akan ada
sayur-sayuran, tidak akan ada buah-buahan, tumbuh-tumbuhan semua sekali. Jadi susah manusia dan seluruh makhluk nak hidup. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala lah menyebabkan kita manusia dan seluruh makhluk boleh hidup. Sebab itulah sehingga ada ayat Quran khususnya kita minta berlindung antaranya bi rabbil falaq. Jadi benda ni benda besar. Jadi muka surat 52 ni, ini semua kerja Tuhan. Maknanya Tuhan nak kata, akulah yang memecahkan butir padi supaya padi itu tumbuh dan berbuah sehingga kamu boleh memakannya. Kalau nak harapkan kamu habis tinggi pun kamu boleh pecahkan kulit padi 2-3 butir, kemudian tangan kita akan luka. Memang kita tidak mampu nak pecahkan kecuali dengan kehendak dan kuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting. Dalam buku ni juga muka surat 52 ni, itulah yang dipanggil Rabbil Falaq. Begitu juga keadaannya apabila Tuhan pecahkan malam di siang hari. Macam contohnya ayat Quran, Faliqul Isbah. Faliqul Isbah. Allah Ta'ala lah yang menyingsingkan waktu pagi. Mana daripada gelap gelemak waktu malam ni, siapa dia yang boleh memberi cahaya sehingga daripada gelap gelemak, gelap gelita ni sehingga jadi terang benderang. Fokusnya di waktu pagi jadi terang. Semua sekali ni adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tidur, bangun-bangun cerah, bangun subuh, bangun pagi. Semua ni kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Nak suruh kita mikir dan kita tadabbur lah. Sebab itulah kalau kita perhati, Al-Falaq ni sebagaimana disebut, dia memberi makna as-subh, waktu subuh, ataupun cahaya yang memancar yang boleh, Al-Falaq boleh memecahkan kegelapan malam. Daripada malam yang gelap gelita jadi cerah. Sebab apa? Al-Falaq. Dan kita perhati sebagaimana disebut tadi, dua surah terakhir ni, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dia mengajarkan kepada kita macam mana kita nak berlindung daripada Allah SWT ni min syururin katsirah, daripada kejahatan yang begitu banyak. Sebab apa? Fa innal hayah hafilatun bima yasu. Kerana kehidupan kita atas dunia ni terlalu banyak. Benda-benda hak baik pun banyak, benda-benda hak jahat pun banyak juga. Kita baca tadi ayat dalam surah Al-Anbiya, surah Al-Anbiya ayat yang ke-35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap daripada kita ni yang bernyawa, jiwa, yang ada jiwa, ada ruh, ada nyawa ni, kita ni semua sekali akan merasai kematian. Semua kita kena terima hakikat tersebut. Jadi sebelum kita menerima hakikat tersebut, makna kita belum merasai saat kematian ni, Allah Ta'ala kata semasa duduk atas dunia ni, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu. Semasa kamu duduk atas dunia ni, dengan kejahatan, dengan kebaikan, dia sebagai ujian kepada kita. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami juga Allah Ta'ala kata, kamu semua akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain dan surah Al-A'raf, surah Al-A'raf ayat 108. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at. Kami akan uji kamu dengan benda baik, dengan benda jahat, semua sekali. Jadi hak ni lah yang perlu kita fikir, kita kena faham dalam kehidupan kita ini. Jadi Al-Falaq yang kita sebut tadi, satu dia memberi makna falak, dia pecah termasuk masa, waktu daripada kegelapan kepada cahaya, ataupun Al-Falaq dia memberi makna kuasa memecah. Kuasa memecah butir-butir
tanaman-tanaman yang menyebabkan tanaman ni boleh tumbuh, pokok-pokok boleh tumbuh dan boleh berbuah, mengeluarkan hasil. Semua ni adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Macam kita sebut tadi ayat Faliqul Isbah, ayat surah Al-An'am. Al-An'am ayat 96, macam mana Allah lah yang menyingsingkan fajar. Jadi benda ni dia tidak berlaku secara automatik. Cuma kerana kuasa Allah Ta'ala begitu sempurna, tak pernah lagi berlaku fajar ni dia terlewat. Walau sesaat tak berlaku lagi. Sebagaimana kita kata langit Allah SWT yang begitu sempurna tu tak ada lagi hak getak. Jadi kadang-kadang dengan sebab benda tu berlaku sokmo, jadi kita rasa benda tu benda tabi'i. Benda berlaku secara automatik, tidak ada yang kendalikan. Tapi kita kena yakin sebenarnya semuanya di bawah kendalian Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi ayat yang nak menggambarkan Al-Falaq ni makna dia besar, dalam surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ayat 63, fanfalaqa fakana kat-tawdil azim. Dia berkait dengan Nabi Musa apabila dia nak selamatkan diri dia daripada Fir'aun ni. Allah Ta'ala minta supaya dia kata tukar dia tu dengan laut, maka terbelah. Fanfalaqa, maka terbelah lautan itu. Jadi Al-Falaq ni dia memberi makna besar, benda-benda besar. Sebab itulah dalam bahasa Arab Al-Falaq dia memberi makna syaqqa. Syaqqa, benda tu terbelah. Cuma ayat ni dia tidak guna syaqqul isbah ke qul a'udzu birabbis syaqq ke syaqq, tapi dia guna qul birabbil falaq, kerana apabila benda besar, termasuk walaupun kita tengok nak memecahkan butir-butir pokok-pokok tadi, benih-benih tadi, sebenarnya benda besar. Termasuk nak menyingsingkan waktu subuh, waktu fajar daripada gelap gelita, benda besar. Sebab itulah Allah Ta'ala guna kalimah Al-Falaq. Antaranya Faliqul Isbah. Sebab itulah dalam penggunaan bahasa, kalau contohnya seorang penyair, penyaja yang masyhur, dia guna kalimah falaq, fahuwa mufliq. Kalau penyair ni seorang yang hebat, dia menggunakan susunan bahasa yang begitu mengasyikkan orang dengar, jadi dia kata fahuwa mufliq, dia orang yang hebat lah, sebab dia boleh memecahkan pendengar yang mendengar ni rasa terpesona, rasa terasyik dengan susunan kalimah-kalimah dia. Begitu juga kalau ketumbukan tentera yang besar. Dalam bahasa Arab, kalau kita mungkin kita panggil ketumbukan ataupun satu batalion ke, dalam bahasa Arab dia panggil failaq. Daripada falaqa juga, satu ketumbukan yang besar. Maknanya antara ibrah, pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat ni, apabila Allah Ta'ala minta kita baca dan kita hayati, kita fahami, qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, dengan Tuhan Allah Ta'ala yang memecahkan kegelapan kepada cahaya, yang memecahkan butir-butir padi, butir-butir tumbuh-tumbuhan ni boleh jadi tumbuh, boleh jadi berbuah, menyebabkan makhluk, terutamanya kita manusia ni boleh hidup. Benda ni benda besar. Jadi Al-Falaq juga memberi makna kepada kita tentang kekuasaan Allah Ta'ala, mendatangkan nur, cahaya, daripada kegelapan kepada cahaya. Kalau kehidupan kita ni hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok macam mana di sudut sejarah Mekah, tempat Nabi kita dilahirkan, kemudian tempat dia berdakwah, macam mana peringkat awal tu, ketika Nabi SAW dibangkit jadi Nabi, jadi Rasul, macam mana kehidupan manusia pada masa tu, penuh dengan kesesatan, penuh dengan kegelapan dalam kehidupan. Masyarakat Arab pada masa tu buat benda-benda maksiat, benda-benda mungkar ni seolah benda dah jadi tabiat dia, dah jadi budaya dia. Minum arak tu macam kita minum air teh, air susu je. Minum arak.
maknanya minum arak, dia berjudi, dia berzina, dia bunuh orang, dia merompok. Ini dah jadi biasa. Jadi di saat kegelapan itulah Allah Ta'ala utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita tengok sebelum tu lagi, masa yang membina Mekah ni, Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anak dia Nabi Ismail. Macam mana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Di lembah yang tak ada apa satu, pada pasir, kering kontan. Tapi kita tengok macam mana Allah Ta'ala nak uji manusia dalam kehidupan. Kita kena ada usaha. Yang pentingnya kita kena sentiasa berdoa. Yang pentingnya kita kena ada ikhtiar. Kemudian kita tawakal sepenuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kekuasaan Allah lah daripada tanah yang gersang, kering kontan, pada pasir, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala minta manusia ni dia berusaha, jadi tanah yang kering kontan tu jadi subur. Jadi tempat subur, tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, dan manusia boleh berhimpun. Semenjak selepas pada zaman Nabi Ibrahim sampai kepada zaman kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok zaman Nabi SAW sebagaimana disebut tadi, kering kontan. Manusia hidup dalam keadaan syirik, buat maksiat, buat mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana tanah yang sebelum adanya pokok-pokok, kita tengok tanah kering kontan, tandus. Tapi dengan kuasa Allah Ta'ala, dia boleh menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Benih-benih, pokok yang kerah tu boleh tumbuh. Jadi begitu juga hati manusia ni sebenar. Hati manusia ni kerah secara mana pun, kalau kita duk siram semua dengan ilmu, sebagaimana pokok, sebagaimana tanah, kerah secara mana pun, hatta batu pun apabila air tu turun semua menitik semua, akhir sekali batu tu sendiri boleh gelonggong, boleh berlubang, boleh pecah. Begitu juga hati kita manusia ni. Kalau kita tengok sama ada hati kita ke hati orang keras secara mana pun, tapi dengan kehendak Allah SWT, dengan usaha daripada kita, dengan kita cari ilmu, dengan kita sebar ilmu, insya-Allah akhir sekali dia akan mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita baca ayat inna ma'al usri yusra, bersama susah tu memang dia ada senang. Dalam susah tu dia tetap ada senang. Sebab itulah Nabi tak pernah berungut. Kalau kita tengok sejarah hidup sirah Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita tengok secara zahir kan, banyak waktu susah lah. Banyak waktu susah banding dengan waktu senang. Bahkan masa senang pun di Madinah pun banyak juga hak susah. Masa di Madinah lah Nabi berdepan dengan sifat orang munafik. Banyak di Madinah lah terutamanya. Di Mekah ni tak timbul sangat. Kalau di Mekah ni jelas. Kalau musuh Islam tu jelas. Maknanya antara yang mukmin dengan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bila siapa di Madinah tu Nabi dah jadi pemerintah. Tapi nak ayat ujian kehidupan ni. Maknanya kalau kita perhati kehidupan Nabi SAW, zahirnya banyak hak susah pada hak senang. Tetapi Nabi tak pernah berungut. Bahkan Nabi ni sentiasa taat beribadat kepada Allah. Sehingga ditanya sebab apa dia terlalu banyak buat ibadat kepada Allah. Kerana dia nak tampilkan rasa syukur dia. Ini sifat-sifat yang penting kita ikuti daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita boleh ambil pengajaran daripada ayat ni, qul a'udzu birabbil falaq, yang boleh memecah ni macam mana kita nak pecahkan kekusutan umat Islam sekarang ni. Sebelum kita fikir tentang musuh-musuh Islam, sama ada musuh hak kita tak nampak ataupun hak kita nampak, kita fikir tentang kekusutan yang berlaku sesama kita orang Islam ni. Sebab apa sesama kita ni terlalu mudah untuk mengkafirkan sesama kita orang Islam? Sebab apa kita ni terlalu mudah untuk pulau sesama kita? Tak kena dengan angin kita kan? Kita pulau selalu. Kalau orang yang ada ilmu, orang yang ada kefahaman, mungkin tak ada masalah. Mereka nak pulau pun lagilah apa masalah akunya. Aku ada kefahaman,
aku boleh usaha, aku boleh ikhtiar. Tetapi kalau kita pulau dalam satu kampung, kerana orang kampung ni tak ikut kehendak kita, dia beri kesan besar kepada orang kampung. Orang kampung tak berani nak melawan. Akhir sekali dia senyap dalam keadaan dia tidak redha. Dan menyebabkan perbalahan, kebencian, hasad dengki ni berterusan dalam masyarakat orang Islam. Dan sekarang ni kita kena terima hakikat. Orang Islam ni kadang-kadang dia, suasana sekarang ni, illa masya-Allah illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam segenap bidang sektor kehidupan ni dia lebih suka pada balah. Dalam nego pun balah, tak ada dua lekok balah. Dalam bidang pendidikan pun balah. Dalam dakwah pun balah. Dalam politik lebih-lebih lagi lah. Masing-masing nak tunjuk dia lah yang betul, dia yang terbaik. Orang lain semua sesat. Orang lain semua kafir belaka. Orang lain semua tak betul belaka. Jadi terlalu mudah. Sedangkan kadang-kadang perbalahan ni, dia tidak berkait dengan masalah asas kehidupan. Dia tidak berkait dengan masalah akidah. Dia tidak berkait dengan masalah antara iman dengan kufur. Orang Islam ada nak pilih kufur ke? Kau orang Islam nak pilih iman? Kita dalam kehidupan kita, semua sekali-kali kita parti semua setuju tentang keesaan Allah, ketauhidan Allah, Quran. Cuma cara nak takbir tu dia berbeza. Tapi kerana di sudut kefahaman sebenarnya ataupun ada kepentingan peribadi dan kelompok tertentu menyebabkan kita utamakan perbelahan. Dalam bab fiqh pun kadang-kadang setengah orang ngaji, maknanya dia nak fokus kepada satu mazhab. Kalau di India contohnya, kita kata mazhab Hanafi contohnya. Mesti wajib 100% mazhab Hanafi. Tak boleh belajar pun mazhab lain. Tak boleh beramal sikit pun, walaupun untuk peribadi dia pun tak boleh. Kalau beramal juga sesat, beramal juga kafir. Dalam bab fiqh. Dalam bab nak menerangkan akidah ni, tauhid Allah Ta'ala, macam mana cara? Balah juga. Hak ni pegang dengan 3 sifat, hak ni 20 sifat, macam-macam. Balah. Tak setuju, kafir selalu, sesat selalu. Mudah. Tak boleh kita nak cari ruang yang kita fikir akhirnya kita ni semua sekali mari daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala, dia punya sifat, dia Rahman Rahim, yang menyebabkan kita ni boleh hidup sehingga saat ni. Hak boleh hidup lah. Ya, dah 30 tahun, dah 60 tahun, dah 90 tahun dah hidup. Contohnya, ada orang sampai 100 tahun lebih dah hidup ni. Adakah kerana sepenuhnya mari daripada kita, kehendak daripada kita, usaha daripada kita, ataupun kita fikir sepenuhnya mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Yang menyebabkan kita boleh hidup ni kerana ada makanan, ada minuman. Siapa dia yang menyediakan makanan dan minuman asasnya, bahan mentah asasnya? Kalau tidak, birabbil falak tadi. Jadi kalau kita fikir macam tu, barulah. Sebab itulah sebenarnya banyak doa-doa yang kita boleh berdoa supaya kita sesama kita ni, kita ikhtiar, kita cuba semuanya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar semuanya kembali kepada Al-Quran. Macam mana kita nak faham, macam mana kita nak ajak orang supaya faham Islam, kembali kepada Islam ni, hak ni kalau boleh kita satu cara je, itu terbaik. Kalau tak boleh, orang berpegang pada satu caranya, banyak cara, maknanya kita kena hormat, menghormati. Sebab itulah doa, banyak doa, antaranya kita digalak baca doa, Allahumma alif baina qulubina. Hak kita duk minta semua. Allahumma alif baina qulubina. Alif ni, qulub ni kita kata hati-hati kita. Kita ni sendiri, terutamanya sesama orang Islam ni, biar boleh duduk sekali, orang panggil. Duduk sekali. Paling kurang walaupun berbeza pendekatan, tapi apabila duduk sekali ni, macam anak beranak, kita panggil. Alif baina qulubina. Fokus pada qulub ni, sebab dia berkait dengan mawaddah, kasih sayang, at-tarahum, hormat, menghormati, kesian belah sama sendiri, supaya kita rasa semua kita ni nak pada Islam. Kita ikhtiar di sisi Allah ni, dia tidak berkait dengan kelebihan seseorang tu kerana warna kulit, kerana kelompok-kelompok tertentu, tidak.
tapi kerana keimanan atas seseorang tu, ketakwaan. Walaupun dia duduk dalam hutan, setahun sekali tu tubik bandar, tapi kalau dia beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, maka dia lebih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita fikir macam tu, dia lain sikitlah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina. Aslih dhata bainina. Biar kita minta dengan Allah Ta'ala. Kita tidak minta dengan manusia. Kita tidak minta dengan kelompok. Kita tidak minta dengan agensi mana, dengan kerajaan mana. Kita minta dengan Allah Ta'ala. Allah lah yang boleh meleraikan kekusutan ini, masalah ini. Semua kita kembali kepada Allah Ta'ala. Antaranya kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala perbaiki dhata bainina, sesama kita. Maknanya sesama kita ni supaya tidak ada unsur kebencian, tidak ada unsur perbalahan, tidak ada unsur permusuhan, sehingga menghilangkan rasa kasih sayang dan persaudaraan dalam Islam ni. Sedangkan kita tahu kehidupan kita atas dunia ni, kita kena faham konsep li ta'arafu tu yang Allah Ta'ala sebut, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu. Konsep ta'aruf tu kita kena faham dia satu package, bukan hanya bermaksud ta'aruf kena mengenal saja, tak. Ta'aruf tu dalam makna konsep ta'aruf tu dia memberi makna kena mengenal, hormat menghormati, bantu membantu, tolong menolong, toleransi, maaf memaaf, hatta dengan non-Muslim, hatta dengan makhluk yang lain. Sebab itulah apabila kita baca ayat dan kita tengok syarah daripada ulama-ulama berkait dengan ukhuwah ni, kalau orang Islam ni, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ni semua bersaudara. Kalau ditafsirkan mana ikhwah ni, ada ukhuwah, setengah ulama kata ukhuwah kauniyah. Kemudian ada ukhuwah insaniyah ataupun basyariyah. Ada ukhuwah imaniyah. Kalau ukhuwah kauniyah ni, macam mana kita nak jadikan alam sekitar ni kita panggil saing kita, yang beri kesan dalam kehidupan kita. Walaupun kita kata sebahagian makhluk ni tidak bernyawa, tapi kerana dia ni adalah makhluk Allah SWT, jadi kita kena tahu fungsi dia. Fungsi yang orang gegak masalah alam sekitar ni. Macam contohnya isu banjir sekarang ni. Banjir ni sebab apa berlaku banjir? Kita boleh sebut antaranya kerana hujan lebat. Memang betul lah. Kerana hujan lebat ni menyebabkan saliran dia tak boleh nak menampung kamiah banyaknya air ni, menyebabkan dia melimpah daripada sungai ke, melimpah daripada parit-parit ke, apatah lagi kalau parit tu terkambuh bertahun-tahun, tak ada orang cara parit tu. Asal paritnya dalamnya 5 kaki, tiba-tiba tinggal sekaki je, kerana seluk, kerana sapuh, kerana apa, jadi air tu melimpah menyebabkan banjir. Ataupun kalau kita kaji, orang yang kaji bab ni, orang yang ada kepakaran dalam bab alam sekitar ni, dia kata antara faktornya kerana air hujan yang turun di hulu, di bukit-bukit tu, tak boleh nak diserap oleh tanah-tanah. Sebab apa? Sebab pokok-pokok besar-besar, hak berpuluh tahun, beratus tahun sedia dan semua pakat tebal belaka. Menyebabkan tanah tu dipanggil digondol. Menyebabkan air ni pakat turun. Bawa sekali sapuh sarak, bawa sekali tanah-tanah seluk-seluk, menyebabkan banjir. Jadi konsep ta'arufu ni termasuk ta'aruf ukhuwah kauniyah dia panggil. Alam ni. Jadi setiap makhluk Allah Ta'ala ni ada peranan dan kita kena tahu dan kita kena bagi hak dia. Macam contohnya alam sekitar, dalam hutan kita kena bagi, walaupun dia merupakan sumber kemasukan bagi sesebuah negara, balok lah apa semua sekali, tapi ada SOP dia, kita kata, ada tata cara dia, kita kena ikut peraturan ni. Siapa dia yang kena ikut? Rakyat keseluruhan, kerajaan yang merentah satu-satu kawasan, satu-satu negeri, satu-satu negara. Ini dia panggil ukhuwah kauniyah.
Kemudian ada ukhuwah yang kita panggil insaniyah ataupun basyariyah. Kita ni anak beranak, kenapa? Kita satu keturunan. Semua bernama manusia. Sama ada kita duduk bandar ataupun duduk dalam hutan. Sama ada kita warna putih, kulit kita putih, ataupun kulit kita merah, kau kelabu, kau hitam, kau semua sekali. Yang pentingnya bila sebut manusia, kita ni bersaudara. Dan Islam ajar kita ni tak kira siapa. Semenjak dulu, sampai ke sekarang ni, betul sampai kiamat, semua kita daripada satu sumber. Kalau kita manusia ni. Iaitu mari daripada Nabi Adam. Belah-belah mana pun. Orang boleh percaya ke tak percaya, itu dia punya pasal. Sehingga dia jumpa siapa dia, asal usul keturunan dia ni, kita terima dulu. Tok Guru biasa sebut. Kita terima dulu bahawasanya kita ni asal daripada Nabi Adam belaka. Daripada keturunan Nabi Adam lah pecahnya manusia. Ada anak-anak dia pindah situ, pindah sini, sampai ke sekarang ni. Jadi, sama ada dia terima apa yang Nabi Adam bawa, sama ada manusia zaman Nabi Ibrahim terima apa yang Nabi Ibrahim bawa, sama ada manusia yang hidup zaman Nabi Musa terima apa yang Nabi Musa bawa, sama ada manusia hidup zaman Nabi Isa terima apa yang Nabi Isa bawa, sama ada manusia hidup zaman Nabi kita Muhammad SAW terima apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sampai ke sekarang ni, sampai ke hari kiamat, alhamdulillah kalau terima. Kalau tak terima pun, bukan terus dia ni jadi musuh. Kita perlu benci dia. Kerana dia tidak menerima Islam. Apatah lagi dia mungkin daripada bangsa berbeza daripada bangsa kita. Yang mana semua tu tidak ada nilai di sisi Allah SWT. Bangsa ni, 10 sen pun Tok Guru kata tidak ada nilai. Sebab itulah, kalau kita nak bawa Islam, kalau kita nak bawa dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kita kena yakin Nabi tak pernah sekali pun dia bangkit bangsa Arab. Kalau kita kata nak bangkit, nak bawa Islam ni dengan bangsa, mesti kita kena bawa bangsa, Nabi tak pernah bawa. Bahkan kalau betul-betul bangsa, kita kena angkat bangsa Arab. Kalau kita kata kita sayang kepada Nabi SAW. Salah satu bentuk sayang, orang ni kadang-kadang sayang ke Nabi, nak cari bentuk piyuh macam mana hak Nabi pakai. Kasut, selipar macam mana, siapa patah tu. Kalau kasut, kalau piyuh pun kita nak cari, kita nak kaji bentuk macam mana, apatah lagi bangsa. Lagilah kita kena angkat. Tapi masalahnya Nabi tak pernah angkat bangsa. Sebab itulah bangsa ni tidak ada nilai sikit abuk di sisi Allah SWT. Kita betul-betul nak perjuang Islam ni, nak bawa cahaya Allah SWT. Bi Rabbil Falaq. Kuasa Allah Ta'ala yang memecahkan daripada manusia jahil tukir, manusia syirik pada Allah SWT, sehingga boleh terima ilmu, boleh terima hidayah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui wahyu, melalui Al-Quran. Sebab itulah kita nak kembali ke semula, kefahaman, penghayatan yang sebenar asasnya kepada orang Islam. Kefahamannya antaranya kita ni semua bersaudara. Tanpa mengira bangsa, tanpa mengira warna kulit, tanpa mengira bahasa, tanpa mengira agama pun. Kalau ukhuwah insaniyah. Cuma bagi kita orang Islam, akhir sekali kita ada. Kita ada yang paling terbaik yang kita faham, inna akramakum indallahi atqakum. Ini hak terbaik. Yang panggil ukhuwah imaniyah. Keimanan ni. Kalau kita boleh terima, kita kena faham betul-betul apa maksud ukhuwah imaniyah ni, keimanan kepada Allah SWT. Jadi kita nak faham, kita kena kaji sirah Nabi kita Muhammad SAW. Kita kena baca Al-Quran, kena kaji Al-Quran sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sebagaimana yang difahami oleh sahabat-sahabat yang dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wahdina subulas salam. Kita doa. Kita minta supaya Allah Ta'ala tunjuk pada kita jalan yang sebenar. Jalan yang selamat, jalan yang menuju kesejahteraan. Kalau betul-betul mu nak selamat duduk atas dunia, lebih-lebih akhirat, mu mesti ikut jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Wa najjina minaz zulumati ilan nur. Dan kita minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala selamatkan kita daripada kegelapan. Kegelapan. Sebab apabila sebut gelap ni, gelap gelita ni, kebiasaannya orang takut. Sebab apa Allah Ta'ala minta kita berlindung dengan kegelapan ni? Antaranya, di waktu malam lah, biasanya binatang buah ke,
manusia yang merancang kejahatan ke di waktu malam. Walaupun tempat dia rancang, dia bincang tu tempat yang cerah. Sebab zaman moden kan, zaman moden ni, kalau zaman dulu dia rancang, dia masuk hutan. Waktu malam dia masuk hutan. Tempat gelap dia merancang. Zaman moden ni, waktu walaupun malam gelap gelita, tapi kerana moden ada lampu, ada cahaya, jadi mungkin dalam hotel ke hotel-hotel mana dia merancang. Tapi biasanya merancang pengkhianatan untuk kejahatan ni di waktu malam. Sebab itulah Allah Ta'ala minta supaya kita berlindung termasuk di waktu malam. وَنَجِّنَا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَجَنِّبْنَا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. Dan kita juga minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala jauh diri kita daripada fawahish, benda-benda jahat, benda-benda mungkar, maksiat-maksiat yang besar. Sama ada hak zahir, sama ada hak batin. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina. Dan kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberkati kehidupan kita ni melalui anggota tubuh yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Sama ada asma'ina, pendengaran kita, telinga kita ni, absarina, mata kita, penglihatan kita, qulubina, hati kita, jiwa kita, cara kita memikir, cara kita merancang, semua sekali ni yang lahir daripada hati kita ni, biar semua sekali anggota ni kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Buat benda yang Allah Taala nak. Begitu juga kita minta keberkatan wa azwajina, zuriat kita. Isteri-isteri kita, suami kita, zuriyatina. Wa tub alaina, dan kita sentiasa bertaubat, istighfar kepada Allah Taala. Innaka antat tawwabur rahim. Kerana kamulah penerima taubat dan ar-rahim. Ada sifat kesian belah. Ada sifat kasih sayang, ada sifat kesian belah. Dengan kesian belah Allah Ta'ala lah menyebabkan kita boleh hidup sehingga saat ni. Kalau tidak ada Ar-Rahim, kesian belah daripada Allah Ta'ala, lama dah Allah Ta'ala matikan kita, iqabkan kita. Sebab apa? Sebab kita hidup atas dunia ni, sehari-hari kalau kita fikir betul-betul, banyak benda hak tak molek, hak kita buat daripada benda hak molek. Walaupun kita perasan kita ni molek dah. Buat banyak dah benda-benda hak baik, tapi sebenarnya kalau kita perhati betul-betul, banyak benda yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah Ta'ala. Kalaulah Allah Ta'ala ni jenis pongoh, jenis buat macam kita, lama dah makhluk ni hak mati, diiqab oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Itu maksud, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'amik. Dan jadikanlah kita ni orang yang bersyukur dengan nikmat yang terlalu banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Musnina biha alaika. Musnina biha alaika. Maknanya kita sentiasa memuji Allah Ta'ala. Antara bentuk pujiannya, kita bersyukur dan kita cerita kepada umum, cerita kepada awam. Semua kehidupan kita, nikmat ni semua mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qabilina laha. Qabilina laha maknanya kita takbirkan syukur kita ni sama ada dengan mulut ataupun dengan anggota kita. Kita melakukan benda-benda yang Allah Ta'ala terima. Wa atmimha alaina. Wa atmimha alaina. Kemudian kita minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala teruskan nikmat yang dia bagi pada kita. Hak mana nikmat kesihatan, nikmat ketenangan, nikmat kemudahan, apa sahaja yang kita rasa nikmat mari daripada Allah Ta'ala, kita minta supaya Allah Ta'ala teruskan beri kepada kita sehingga akhir hayat kita atas dunia dan berterusan sampai ke akhirat. Jadi saya merasa itulah untuk kuliah pagi ni sempat satu ayat. Qul a'udzu birabbil falaq. InsyaAllah kita sambung minggu depan ayat seterusnya. Dan kita guna juga peluang kita berada di hari yang mulia ni, hari Jumaat. Sebagaimana kita tahu, maknanya hari yang mulia dalam masa seminggu. Antaranya kemuliaan tu kerana kita digalakkan sentiasa buat amal-amal soleh secara berterusan, termasuk antaranya kita sentiasa berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.